Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini dibuat untuk memenuhi tugasan kedua dalam dinamika kepimpinan. Tajuk yang kami perlu rumuskan di sini adalah How the Contingency Leadership Theories can be applied among 21st century leaders. Okey, di sini pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rosmona Liza binti Ahmad, nombor matriks PPP 203008. Okey, saya berikan kepada 4 bahagian dalam rumusan yang akan saya buat ini, iaitu pertama saya akan terangkan gaya kepimpinan yang dimaksudkan dalam contingency leadership theory. Kemudian saya akan sentuh berkenaan dengan Fiedler contingency theories serta pemboleh ubah yang berkaitan dengan Fiedler contingency theories, dan akhir sekali saya akan buat rumusan sama ada adakah bersesuaian contingency leadership theories ini di dalam abad yang ke-21 untuk digunakan oleh pemimpin pada masa akan datang. Okey, namun pada tahun 1951 Fred Fiedler telah membina satu situational leadership theory, iaitu yang dinamakan Fiedler contingency theory. Fiedler contingency theory ini pertama kali telah dibina bagi menentukan gaya kepimpinan mengikut situasi. Di sini situasi yang sama dapat menentukan gaya kepimpinan seseorang berorientasikan tugas dan hubungan, dan jika ia bersesuaian dengan gaya kepimpinan. Tetapi mengikut Fiedler contingency theories, sekiranya tidak ada yang bersesuaian, maka pemimpin perlu mengubah keadaan dan bukannya gaya kepimpinan. Okey, setelah menentukan gaya kepimpinan seseorang melalui Fiedler contingency theory scale yang telah dibina oleh Fiedler pada tahun 1951, maka gaya kepimpinan seseorang itu dapat ditentukan mengikut situasi yang dikatakan daripada 3 unsur itu. Jadi di sini Fiedler memang menegaskan sekiranya berlaku apa-apa perubahan contingency dalam struktur organisasi seseorang, bahawa situasi itu yang perlu diubah dan bukannya gaya kepimpinan. Kesimpulan di sini dapat dibuat, bagi pendapat saya adalah Fiedler contingency theories ini tidak berapa sesuai digunakan pada abad yang ke-21, kerana kepimpinan sekarang adalah perlu mengikut situasi. Namun beberapa unsur dalam Fiedler contingency theories dapat diambil kira dalam memperkuatkan gaya kepimpinan seseorang. Walau bagaimanapun ia perlu ditambah baik atau perlu ditambah dengan unsur-unsur lain untuk digunakan dalam kepimpinan pada abad 21. Sebagai contoh, dalam pengalaman saya dalam mengetuai pasukan jurulatih utama persembahan Padang Hari Kebangsaan, kami diberi tas oleh Jabatan Perdana Menteri atau Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia untuk membuat satu-satu persembahan bagi mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, setelah mendapat tas tu, adalah perlu seorang pemimpin tu untuk study dulu dan dapatkan beberapa maklumat tentang tas yang diberikan mengikut tema tahun semasa. Dan saya akan berbincang dengan ahli kumpulan yang lain dan mendapatkan idea brainstorming mengikut kehendak yang dikehendaki oleh Jabatan Perdana Menteri. Okey, dalam memberi sesuatu idea itu, saya perlu mengambil kira terhadap kreativiti, sesuatu idea, inovasi serta idea yang tidak berulang. Mengikut Fiedler, sekiranya idea yang diberi itu tidak bersesuaian, kita kena buang terus.
ada ketika memang saya akan buang terus idea-idea tersebut, tetapi dalam pasukan saya mengamalkan perbincangan dan hujah, dan sekiranya idea yang mereka berikan itu adalah relevan atau boleh dibuat penambahbaikan, jadi saya akan terima. Dan di situ gaya kepimpinan saya perlu mengambil kira banyak aspek dan perbincangan, dan sekiranya benda itu tidak perlu, saya akan buang, dan jika perlu atau boleh dibuat penambahbaikan, saya akan terima. Bermakna di situ saya consider pelbagai perkara dalam situasi untuk diguna pakai dalam persembahan Hari Kebangsaan. Akhir sekali dapat disimpulkan di sini adalah bahawa sekiranya adakah kebersesuaian kontingensi teoris leadership ini digunakan untuk abad yang ke-21, bagi pendapat saya amat bersesuaian dengan beberapa perkara diambil kira untuk diubah atau ditambah baikkan dengan beberapa unsur lain lagi.